Sama-sama. Ya, cuba tengok ni. Pasal Starbucks haram? Betul ke ni Tasnim? Ramai orang share. Wah. Ni Tasnim tunjuk pasal apa ramai orang share sekarang ni pasal Starbucks haram. Ya ke korang ni? Bukan ke kalau kita nak terima satu berita ni kita kena buat apa tu nama dia? Konsep tu apa tu? Alah. Tabayun. Kehidupan bermasyarakat pada masa kini seringkali dilimpahi dengan maklumat dan berita yang diperoleh melalui pelbagai saluran seperti surat khabar, majalah, aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Keadaan ini menjadi semakin keruh apabila adanya golongan masyarakat yang menjadikan gosip dan aib serta kehormatan manusia lain sebagai alat perdagangan untuk meraih keuntungan dunia. Bahkan ada juga yang menjual gosip dengan tujuan mendapatkan populariti sehingga melibatkan dan mendatangkan keburukan kepada diri dan keluarga. Maklumat atau berita yang diperoleh itu ada kalanya menyatakan maklumat yang benar dan ada juga yang didapati boleh membawa kepada perselisihan antara kaum. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mendengar penerangan tentang konsep tabayun yang sebenar. Assalamualaikum. Saya Wan Jazmina binti Wan Arifin, berkhidmat di Jabatan Antropologi Dakwah Fakulti Sains Kegunaan UNIZA. Pada pendapat doktor, apakah konsep tabayun? Okey, konsep tabayun ni adalah kita selidik dahulu sebelum apabila kita mendapat sesuatu berita itu, kita selidik dahulu. Sebab kata macam kita punya slogan hari ni lah, tak pasti jangan kongsi. Itu sebenarnya adalah yang digarap daripada konsep tabayun. Saya ambil daripada Imam Al-Shawkani juga, yang dimaksudkan dengan tabayun itu adalah meneliti sesuatu berita lah. Jadi pada saya konsep tabayun itu adalah meneliti sesuatu berita yang kita dengari ataupun yang kita dapat daripada orang lain. Bolehkah doktor terangkan serba sedikit berkenaan garis panduan dalam menerima atau menyampaikan sesuatu berita? So sebenarnya tabayun ni ialah dia sebenarnya satu praktis praktis yang perlu diamalkan oleh setiap daripada individu, setiap daripada kita ni untuk memastikan yang apa yang kita nak sampaikan itu adalah benda yang benar, benda yang betul. Dalam konteks masa sekarang ni, dengan kecanggihan teknologi maklumat, dengan kewujudan media sosial, saya rasa konsep tabayun tu perlu dihayati oleh semua orang. Kena perlu diserap dalam diri, diamalkan dalam diri sendiri. Sebab hari ini kita lihat terlalu banyak salah laku dari segi penyampaian maklumat-maklumat yang salah. Kesan daripada sifat individu ini yang tidak bertabayun dengan maklumat yang dapat. Dia tahu kongsi saja. Kongsi asalkan yang menjadi yang pertama untuk berkongsikan, dia nak cepat je. Dapat satu berita tak tahu sahih ke tak, yang penting aku nak post dulu. Yang penting nak sebarkan dulu. Itu satu benda yang salah lah, satu benda yang perlu dibetulkan dalam masyarakat kita. Fenomena penyebaran berita palsu semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Pada pandangan saudara, apakah tindakan yang perlu diambil bagi menyelesaikan masalah tersebut? Tindakan yang saya rasa perlu diambil adalah saya rasa tindakan yang paling penting sekali adalah pada diri kita sendiri. Sebab ada sesetengah dalam diri kita lah di mana kita ingin menjadi orang pertama yang ingin berkongsi maklumat. Saya yakin semua orang ingin berkongsi satu ilmu yang berfaedah ataupun info-info yang berfaedah. Namun kesilapan kita sering kita lupa untuk meneliti info tersebut terlebih dahulu. Jadi pada saya kerajaan juga telah mainkan peranan penting di mana mereka telah membuat akta-akta di mana penyebaran berita palsu itu akan dikenakan hukuman dan denda. Namun saya rasa yang paling penting sekali adalah pada diri kita, di mana kita sendiri perlu terlebih dahulu memastikan berita itu berhenti sebentar untuk kita selidiki adakah benar atau palsunya berita tersebut. Sebab bila kita berhenti
berhentikan berita itu sebentar dan kita selidiki terlebih dahulu, kita akan kena pasti bahawa layakkah berita itu untuk kita kongsikan walaupun berita itu adalah benar. Dan saya rasa bagi berita palsu ini sebenarnya seorang individu itu lebih memegang peranan yang penting berbanding dengan kerajaan lah, kerana kita yang menyebarkan berita itu sedangkan kerajaan hanya mampu kurangkan penyebaran. Namun tindakan itu adalah daripada diri kita sendiri. Pada pendapat saudara, apakah akibat sekiranya seseorang itu tidak bertabayun? Pada pendapat saya, bila seseorang itu tidak bertabayun dalam meneliti sesuatu berita ni, paling senang akan berlakunya lah fitnah lah kepada orang tersebut ataupun kepada pihak tersebutlah yang kita ada sebut namanya ataupun pihaknya dalam berita. Sebab akibatnya kehidupan orang tersebut akan tersengsara, dan jikalau terbukti bahawa berita itu adalah salah, maka kesannya juga adalah pada kalau macam saya sebagai penyiar radio, maka kesannya adalah pada saya, di mana integriti saya sebagai seorang penyiar radio akan dipersoalkan kerana tidak meneliti terlebih dahulu info-info yang saya peroleh. Apakah yang harapan doktor yang dapat doktor simpulkan berkaitan tabayun? Harapan secara umum tu okeylah, secara kita dalam konteks masyarakat, hidup bermasyarakat hari ini, dan kita mengambil kira keadaan fenomena semasa hari ini, saya nak fokuskan kepada generasi muda yang tak lari daripada media sosial lah. Saya ambil contoh tu media sosial. Sebab dalam media sosial tu ada banyak informasi, banyak maklumat, banyak berita, dalam mana kita berkongsi, dalam mana kita menyampaikan maklumat kepada umum. Kita haruslah memastikan yang kita bertabayun dahulu. Kita memastikan bahawa maklumat itu adalah betul, sahih, barulah kita bertindak untuk menyebarkan maklumat itu. Sebab kalau kita bukan duduk di zaman 80-an, 70-an, sekarang ni dah 21st century ni, benda semuanya everything on your fingertip kan, di hujung jari je. Jadi kalau dulu kata silap kata terlajak kata tak boleh diundur, sekarang ni terlajak tekan memang tak boleh nak undo lah, tak boleh nak delete dah. Itu punya sekarang. Jadi berhati-hati dengan lambakan maklumat hari ini. Konsep tabayun tu satu benda yang sangat penting lah dalam mana kita punya literasi kita hadap media sosial terutamanya.